Assalamualaikum. Pada hari ini kami dari kumpulan 3 akan membentangkan tugasan assignment kami iaitu subjek POL 4053 Polisi Kependudukan dan Demografi Malaysia yang bertajuk Persepsi Mahasiswa Universiti Malaysia Terengganu UMT terhadap penceraian akibat keganasan rumah tangga di Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli iaitu saya Fatin Nabila binti Mazlan S63392, Yasmin Fakihah binti Nur Liza S61634, Nurul Suhada binti Nur Saidi S62523, Siti Syazul Muhanna binti Muhammad Zamri S62884, Hani Nazira binti Mahdi S63369. Saya mulakan dengan bahagian pengenalan. Penceraian akibat keganasan rumah tangga bukanlah satu perkara yang asing terjadi di negara Malaysia. Penceraian bermaksud memutuskan pertalian di dalam perkahwinan. Penceraian boleh terjadi tanpa diduga oleh setiap individu. Keganasan rumah tangga menjadi penyebab utama kes penceraian di Malaysia yang mencatatkan angka 23% ketika pandemik COVID-19 telah melanda dunia. Statistik Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia merekodkan sejumlah 45,420 kes penceraian dalam kalangan umat Islam yang telah didaftarkan di seluruh negara pada tahun 2021. Keganasan rumah tangga ini ditakrifkan sebagai pola kekerasan, penganiayaan sama ada dalam bentuk fizikal, emosi, seksual, kewangan yang digunakan untuk mengawal atau mempertahankan kekuasaan seseorang terhadap pasangan atau ahli keluarga dengan tujuan untuk mengundang rasa takut atau memaksa pasangan untuk melakukan sesuatu di luar kemahuan mereka. Permasalahan kajian ialah mahasiswa pada masa kini kurang pendedahan dan pemahaman mengenai pendidikan rumah tangga. Penceraian akibat keganasan rumah tangga dilihat berada pada tahap yang membimbangkan dalam sesebuah negara. Oleh itu, kajian berkaitan tajuk kajian ini adalah wajar untuk dikaji bagi mengenal pasti tahap kesedaran mahasiswa Universiti Malaysia Terengganu UMT terhadap penceraian akibat keganasan rumah tangga di Malaysia. Seterusnya, objektif kajian ini adalah bagi mengenal pasti persepsi mahasiswa tentang masalah penceraian akibat keganasan rumah tangga di Malaysia. Yang kedua, mengkaji faktor-faktor berlakunya penceraian akibat keganasan rumah tangga di Malaysia. Dan yang ketiga, mengenal pasti kesan-kesan berlakunya penceraian akibat keganasan rumah tangga di Malaysia. Pada bahagian ini, menurut KOM 1993, penceraian berlaku akibat tekanan yang dialami oleh individu itu sendiri. Tekanan menyebabkan hubungan di kalangan ahli keluarga menjadi renggang. Jadi, ini mentakrifkan penceraian sebagai satu penamatan bagi satu perkahwinan yang sah dan formal. Keadaan keluarga yang tidak stabil dan sering bertengkar boleh menyebabkan penceraian itu berlaku. Suami yang tidak menunaikan tanggungjawab dengan baik, ilmu yang tidak lengkap dan hal-hal pengurusan rumah tangga boleh menyebabkan keadaan keluarga itu sendiri tidak teratur dan sering berlaku pertelingkahan. Jadi, kurangnya ilmu pengetahuan dalam agama juga menyebabkan bilangan kes penceraian meningkat. Dalam perangkaan yang dikeluarkan oleh bahagian Undang-Undang Keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Johor tahun 1998 pula mendapati kadar penceraian tertinggi di Negeri Johor berlaku dalam tempoh perkahwinan 1 hingga 5 tahun. Keganasan rumah tangga merupakan salah satu masalah sosial di mana daripada masalah ini juga boleh menjejaskan kesihatan psikologi mangsa. Bukan itu sahaja, keganasan rumah tangga juga dikenali sebagai wabak senyap, tetapi ianya sangat meninggalkan kesan yang sangat luar biasa. Bahkan, ianya boleh melibatkan kematian. Hal ini demikian kerana keganasan rumah tangga juga terdiri daripada keganasan fizikal, keganasan emosi, dan keganasan seksual. Keganasan fizikal ini merupakan keganasan yang melibatkan satu tindakan yang terdiri daripada serangan fizikal seperti tingkah laku yang menunjukkan perbuatan kasar. Sebagai contohnya, menendang, memukul, menyepak dan segala aktiviti yang boleh mendatangkan kecederaan kepada tubuh badan. Kajian ini disertakan dengan teori kitaran keganasan yang mana penderaan yang sering dilakukan oleh pasangan disebabkan oleh keganasan rumah tangga. Terdapat 3 fasa yang dialami oleh masa keganasan melalui kitaran keganasan cycle of violence. Antaranya adalah fasa yang pertama, fasa ketegangan iaitu tension building accompany. Yang mana fasa ini menyatakan bahawa berlakunya penderaan kecil tetapi ianya masih lagi boleh dikawal oleh mangsa. Fasa kedua pula merupakan fasa ganas iaitu acute battering incidents. Fasa kedua ini terjadi disebabkan oleh ketegangan yang berlaku di fasa pertama dan sudah tidak dapat dikawal.
Fasa ini merupakan fasa yang singkat di mana pelaku melemparkan kata-kata kesat atau penghinaan kepada mangsa. Bahkan ada pasangan yang meminta cerai kerana tidak tahan dengan sikap pasangan mereka sendiri. Dalam fasa yang ketiga pula ialah fasa bulan madu, iaitu loving contrition. Dalam fasa ini, pelaku meminta maaf, bersikap baik sehingga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut kepada mangsa. Disebabkan situasi ini telah menyebabkan sesetengah wanita mengambil keputusan untuk memaafkan si pelaku. Tapi ada juga yang meminta cerai kerana tidak tahan dengan sikap partner mereka sendiri. Saya Nurul Suhada binti Nur Saidi akan membincangkan tentang metodologi. Bagi metodologi kajian ini, terdapat 5 bentuk yang digunakan, antaranya reka bentuk, instrumen kajian, populasi kajian, pengedaran borang soal selidik dan memproses dan mempersembahkan data. Reka bentuk kajian ini menggunakan kajian kuantitatif dengan mengedarkan borang bagi mengumpul data kajian. Pengkaji juga memilih responden secara sukarela dalam kalangan mahasiswa Universiti Malaysia Terengganu. Bagi instrumen kajian pula, terdapat 4 bahagian dalam borang soal selidik. Bahagian A atau pertama berkaitan dengan maklumat responden, manakala bahagian B tentang persepsi mahasiswa UMT tentang perceraian akibat keganasan rumah tangga. Pada bahagian C pula mengukur faktor-faktor berlakunya perceraian akibat keganasan rumah tangga. Bahagian yang terakhir iaitu D ialah kesan-kesan berlakunya perceraian akibat keganasan rumah tangga. Pengukuran setiap bahagian menggunakan skala Likert 3 peringkat, iaitu setuju, tidak pasti dan tidak setuju. Populasi kajian ini terdiri daripada mahasiswa Universiti Malaysia dari tahun pertama hingga tahun keempat. Borang ini diedarkan sebanyak 112 orang kepada mahasiswa universiti tersebut. Pengedaran borang soal selidik dilakukan melalui Google Form kepada 112 responden yang terdiri daripada pelajar UMT. Kesemua responden ini dipilih bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa UMT tentang perceraian akibat keganasan rumah tangga. Manakala memproses dan mempersembahkan data menggunakan kaedah statistik deskriptif untuk menganalisis data dalam bentuk skala Likert. Data ini dikira secara automatik dengan mengambil kira kekerapan dan peratusan yang terdapat di Google Form. Data yang dikumpul ini akan dipersembahkan dalam bentuk jadual, carta pie dan graf. Pada bahagian berikutnya, saya akan menerangkan berkaitan hasil kajian. Hasil kajian yang pertama terdiri daripada bahagian A, iaitu maklumat responden. Yang pertama ialah jantina. Berdasarkan borang soal selidik yang dijalankan dan diedarkan oleh pengkaji melalui Google Form telah menunjukkan peratusan dan bilangan jantina bagi kajian ini. Menurut hasil yang diperoleh, pengkaji mendapati bahawa jumlah responden lelaki lebih banyak, iaitu 63 orang responden bersamaan 55.8% berbanding jumlah responden perempuan, iaitu 49 orang bersamaan 44.2%. Seterusnya, umur. Terdapat 4 kumpulan umur yang dibahagikan berdasarkan borang soal selidik ini, iaitu umur 18 hingga 20 tahun, 21 hingga 23 tahun, 24 hingga 26 tahun dan 27 tahun ke atas. Pengkaji mendapati bahawa kumpulan 21 hingga 23 mempunyai bilangan umur yang tertinggi, iaitu sebanyak 58 orang bersamaan 51.3%. Manakala yang paling rendah ialah kumpulan umur 27 tahun ke atas, iaitu 6 orang responden bersamaan 5.3%. Yang ketiga ialah bangsa. Pengkaji mendapati bahawa terdapat pelbagai jenis bangsa yang telah menjawab soal selidik yang telah diedarkan ini, iaitu bangsa Melayu, Cina, India dan lain-lain. Jumlah responden yang berbangsa Melayu telah mencatatkan paling tinggi, iaitu sebanyak 56 orang responden bersamaan 49.6%. Manakala bangsa yang paling rendah merupakan bangsa lain-lain, iaitu sebanyak 6 orang responden bersamaan 5.3%. Seterusnya ialah tahun. Pengkaji ingin mengetahui tahun semasa responden yang telah menjawab soal selidik ini. Menurut jadual 4, telah mencatat 37 orang responden bersamaan dengan 32.7%. Manakala bagi tahun 2 pula mencatat seramai 45 orang responden bersamaan dengan 39.8%. Seterusnya, bagi tahun 3 pula mencatat seramai 27 orang responden bersamaan dengan 23.9%. Bagi tahun 4 pula mencatat 4 orang responden bersamaan dengan 3.5%. Hal ini menunjukkan bahawa bilangan responden kebanyakan merupakan pelajar tahun 2 dan yang paling rendah merupakan pelajar tahun 4.
Menurut Raja dan Jadual 5, Fakulti FPEPS telah mencatat 42 orang responden bersamaan dengan 41.2%, manakala FTKKI pula mencatat seramai 24 orang responden bersamaan dengan 23.5%. Seterusnya, bagi FSSM mencatat seramai 18 orang responden bersamaan dengan 17.6%, manakala bagi FPSM pula mencatat 11 orang responden bersamaan dengan 10.8%. Seterusnya, bagi FPM pula mencatat sebanyak 7 orang responden yang bersamaan dengan 6.9%. Hal ini menunjukkan bahawa bilangan responden kebanyakan daripada pelajar dari Fakulti FPEPS dan yang paling rendah adalah Fakulti FPM. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan faktor-faktor berlakunya perceraian akibat keganasan rumah tangga. Menurut jadual 6, darjah 6, pengkaji ingin mengkaji faktor-faktor berlakunya perceraian akibat keganasan rumah tangga. Jadi, pernyataan ini mempunyai 3 skala, iaitu yang pertama, setuju, yang kedua, tidak pasti, yang ketiga, tidak setuju. Selain itu, terdapat 4 soalan yang berkaitan dengan faktor-faktor keganasan rumah tangga. Antaranya adalah yang pertama, kurangnya ilmu mengenai rumah tangga. Yang kedua, masalah atau tekanan kewangan. Yang ketiga, kegagalan mengawal kemarahan atau panas baran dan dibesarkan dalam. Dan yang keempat, dibesarkan dalam suasana penderaan. Yang pertama, kurangnya ilmu mengenai rumah tangga. Skala setuju bagi pernyataan ini telah mendapat 48 orang responden yang bersamaan dengan 87.6%. Seterusnya, bagi skala tidak pasti pula telah mencatat sebanyak 8 orang responden bersamaan 5.3%. Skala tidak setuju pula mencatat sebanyak seorang responden bersamaan dengan 7.1%. Hal ini menunjukkan bahawa majoriti responden setuju dengan pernyataan ini. Yang kedua, keganasan rumah tangga disebabkan oleh masalah atau tekanan kewangan. Bagi skala setuju, pernyataan ini telah mencatat sebanyak 103 orang responden bersamaan dengan 91.2%. Manakala, bagi skala tidak pasti pula, responden telah sebanyak 8 orang responden telah menyatakan bahawa masalah tekanan ini adalah tidak pasti. Seterusnya, bagi skala tidak setuju pula, mencatatkan seorang responden bersamaan dengan 7.1%. Ini jelas menunjukkan bahawa masalah dan tekanan kewangan adalah setuju bagi pihak responden. Seterusnya, yang ketiga adalah faktor keganasan rumah tangga disebabkan oleh kegagalan mengawal kemarahan atau panas baran. Skala setuju bagi pernyataan ini telah mencatat seramai 107 orang responden dengan peratusan sebanyak 94.7%. Bagi responden yang menyatakan tidak pasti pula adalah seramai 4 orang responden bersamaan dengan 3.2%. Dan skala tidak setuju pula telah seramai 2 orang sahaja yang menyatakan tidak setuju bagi pernyataan ini. Jadi ini menunjukkan bahawa majoriti responden menyatakan pernyataan panas baran ini adalah setuju. Keempat, faktor keganasan rumah tangga disebabkan oleh dibesarkan dalam suasana penderaan. Bagi skala tidak setuju telah mencatatkan seramai 99 orang responden bersamaan dengan 87.6%. Bagi skala tidak pasti pula, seramai 10 orang responden menyatakan ini tidak pasti dan bersamaan dengan 3.6%. Bagi skala tidak setuju, seramai 8.6%, iaitu 4 orang responden menyatakan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahawa majoriti responden setuju dengan pernyataan ini bahawa dibesarkan dalam suasana penderaan adalah faktor yang disebabkan perceraian keganasan rumah tangga. Bagi hasil kajian tentang persepsi mahasiswa Universiti Malaysia Terengganu tentang perceraian akibat keganasan rumah tangga, terdapat beberapa persepsi perceraian akibat keganasan rumah tangga, antaranya ialah kaum wanita sering menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Sikap isteri selalu menggalakkan berlakunya masalah perceraian akibat keganasan rumah tangga. Perceraian akibat keganasan rumah tangga sering berlaku dalam keadaan keluarga yang tidak stabil. Suami yang terlibat dalam pengambilan alkohol atau dadah merupakan salah satu faktor berlakunya perceraian akibat keganasan rumah tangga, dan sikap panas baran suami adalah salah satu perceraian berlakunya keganasan rumah tangga. Kelima-lima persepsi ini telah mencatatkan rekod peratusan yang tertinggi berbanding tidak pasti dan tidak setuju. Hal ini kerana persepsi mahasiswa tentang perceraian akibat keganasan rumah tangga dipengaruhi dengan isu semasa yang berkaitan dengan perceraian akibat keganasan rumah tangga. Terdapat beberapa kesan perceraian akibat daripada keganasan rumah tangga. Antaranya ialah mendapat kecederaan fizikal pada tubuh badan, emosi mangsa menjadi tidak stabil, kebajikan anak-anak terabai dan
anak-anak menjadi mangsa keadaan. Dalam kajian ini, keempat-empat kisah ini telah mencatatkan rekod peratusan setuju yang tertinggi daripada responden berbanding dengan skala tidak pasti dan tidak setuju. Hal ini kerana isu yang berlaku ini merupakan realiti yang masih lagi terjadi pada masa kini. Kepekaan pelajar terhadap masalah penceraian akibat keganasan rumah tangga ini adalah berada pada tahap yang tinggi. Perkara ini terbukti kerana majoriti responden setuju bahawa kaum wanita sering menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Jika diteliti, masalah ini bukanlah suatu perkara yang baharu. Ianya disebabkan sikap si isteri sering menggalakkan pergaduhan. Tambahan pula, masalah penceraian akibat keganasan rumah tangga ini juga sering berlaku dalam keadaan keluarga yang tidak stabil disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor kewangan. Sewajarnya, pada peringkat umur mahasiswa ini, mereka perlu lebih peka dengan masalah penceraian akibat keganasan rumah tangga. Masalah ini perlu diberi perhatian disebabkan mereka juga sudah didedahkan dengan isu-isu seperti ini melalui mata pelajaran tertentu seperti mata pelajaran polisi kependudukan dan demografi. Bagi mahasiswa yang mengambil jurusan pengajian polisi, sudah tentu akan mempelajari berkaitan dengan polisi di Malaysia di mana ianya turut mendedahkan akta yang digubal. Sebagai contoh, di negara kita mempunyai akta keganasan rumah tangga. Bukan itu sahaja, para mahasiswa juga ada mengikuti kursus-kursus intervensi kerja sosial yang melibatkan individu, keluarga dan masyarakat yang diberikan pilihan untuk mengkaji dan memberi fokus kepada isu perceraian akibat keganasan rumah tangga. Oleh itu, masalah ini harus diberi penekanan kepekaan terhadap mahasiswa kerana mereka juga akan menjalani kehidupan rumah tangga pada masa akan datang. Kajian juga mendapati perceraian akibat keganasan rumah tangga ini juga disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya ialah kurang ilmu mengenai rumah tangga, faktor kewangan, kegagalan mengawal kemarahan dan dibesarkan dalam suasana penderaan. Hal ini demikian kerana seseorang yang pernah mengalami situasi ini pada zaman kanak-kanak semestinya akan trauma sehingga terbawa emosi ke alam dewasa. Begitu juga dengan masalah kewangan yang boleh menjadi punca kepada perceraian dan keganasan rumah tangga. Sebagai contoh, isu tidak memberi nafkah sehingga menyebabkan kedua-dua pihak mengalami tekanan yang menyebabkan keganasan rumah tangga dan membawa kepada perceraian. Seterusnya, perkara ini juga akan memberikan banyak kesan buruk sama ada dari segi fizikal maupun mental. Kesan pertama, sudah tentu seseorang itu akan mendapat kecederaan fizikal pada tubuh badan. Hal ini disebabkan pasangan yang bersifat agresif tidak memikirkan nasib pasangan mereka dan mungkin keganasan dilakukan dalam keadaan separuh sedar seperti terlibat dalam pengambilan alkohol. Kesan lain ialah seperti emosi menjadi tidak stabil. Hal ini demikian kerana pergaduhan dengan memukul akan meninggalkan kesan takut dan trauma kepada mangsa walaupun sudah bercerai. Bukan itu sahaja, ia juga akan memberi kesan kepada emosi anak-anak kerana setengah perkara sebegini terjadi di hadapan mereka. Oleh itu, apabila emosi mereka terganggu, ia juga boleh mengganggu prestasi pelajaran mereka kerana mereka tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya. Masalah perceraian akibat keganasan rumah tangga ini jika tidak dibendung segera, ia akan menghalang mangsa tersebut untuk hidup dalam suasana yang harmoni dan aman. Bukan itu sahaja, kes perceraian di negara kita juga akan meningkat. Lebih-lebih lagi, ketika negara kita dilanda wabak COVID-19, terdapat 9,515 kes keganasan rumah tangga yang berlaku pada ketika itu. Dan pada ketika itu juga, punca penceraian 23% adalah disebabkan oleh keganasan rumah tangga. Oleh itu, isu ini haruslah diatasi sebelum kes sebegini semakin meningkat pada masa akan datang. Untuk menyelesaikan isu ini, pengkaji mengemukakan cadangan daripada pelbagai pihak. Hal ini adalah bertujuan untuk prihatin terhadap nasib mangsa yang terlibat. Antaranya ialah peranan pihak kerajaan yang mana pihak kerajaan menyediakan satu subjek khas untuk pelajar mempelajari berkaitan dengan isu penceraian akibat daripada pelbagai punca. Dengan melalui pembelajaran, pelajar akan mudah faham dan sekaligus dapat meningkatkan ilmu pengetahuan terhadap persediaan masa akan datang. Dari peranan pihak media sosial pula, ia memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan tahap kesedaran pengguna berkaitan dengan isu penceraian akibat daripada keganasan rumah tangga. Contohnya, media sosial menyiarkan isu semasa dengan lebih banyak sekaligus dapat menambahkan ilmu yang berkaitan.
Yang mana kita tahu bahawa mahasiswa sekarang sangat akrab dengan media sosial. Jadi, secara tidak langsung ia dapat mempengaruhi cara pemikiran mahasiswa. Yang terakhir ialah peranan dari badan bukan kerajaan, yang mana masa yang terlibat perlulah merujuk mana-mana jabatan yang dapat membantu mengurangkan beban yang dihadapi, seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Perintah Perlindungan Kecemasan. Hal ini adalah untuk memulihkan dan memberi sokongan dari segi emosi kepada masa yang terlibat. Kesimpulannya, penceraian akibat keganasan rumah tangga jelas memberi kesan negatif kepada mangsa dan juga orang sekelilingnya. Terdapat pelbagai punca yang menjadikan perkara ini terus berlaku. Oleh itu, perkara ini harus dibendung bagi mengurangkan mangsa keganasan rumah tangga. Hal ini kerana perkara ini bukanlah hanya memberi kesan kepada isteri tetapi kepada anak-anaknya.